Dan dia tengok perempuan tu dah tak ada. Pelik lah. Jadi dia bagi tahu dekat Syakir, tadi ada orang perempuan yang mari dekat aku tadi, duduk betul-betul depan aku. Lalu Syakir ni pun pergilah dekat pengawal keselamatan. Assalamualaikum sobat, kembali lagi bersama dengan Ari, berkongsi kisah-kisah seram, misteri dan sebagainya. Pada video kali ni, Ari nak share 3 kisah seram. Disebabkan dia punya cerita agak ringkas sangat, Ari mula-mula fikir nak buat satu cerita je untuk satu video, tapi bila Ari baca balik nampak cerita dia agak pendek rakan sobat. Jadi fikir tak apalah, Ari gabunglah untuk buat 3 cerita tu dalam satu video, panjanglah sikit dan memudahlah untuk orang nak tengok sobat. Baik, kita tak usah bercakap panjang, apa katalah kita masuk terus ke cerita kita. Let's go. Kisah yang pertama dikongsikan oleh Sanusi. Sanusi ni dia bekerja sebagai anggota polis, tapi dia bukanlah pihak polis yang suka yang mana duduk keluar tangkap-tangkap orang tu, taklah. Dia ni kerja dia duduk dalam, kita panggil apa, duduk dalam balai polis and then buat laporan saja. Kalau orang tu mari nak buat laporan, nak buat aduan, nak buat report, so orang tu akan berurusan dengan dia. So dia lah yang akan duduk dekat dia punya laptop, dekat dia punya komputer dia. Cik ada apa masalah? Tak. Okey, cik, okey. Tak. So ada apa, memang orang akan berurusan dengan dia. Sebab kisah ni berlaku dan waktu ni berlaku pada pukul 2 lebih. Bukan tengah hari sebab, tapi pukul 2 pagi. Dia orang ni kan biasalah bekerja sampai, kita panggil tukar-tukar shift kan, sampai kena molek sampai pukul 4, sampai pukul 5. So pukul 2 tu dia seperti biasa duduk dengan dia punya komputer dia buat report lah. Boleh kata Sanusi ni seharian dia menghabiskan waktu duduk depan komputer saja untuk buat report. Disebabkan hari tu boleh kata banyak sangat report yang perlu dia kena buat, dan maknanya dia lagi struggle lah untuk kena perah kepala otak dia untuk buat dia punya kerja dia. Okay. Pukul 2.30 tu duduk dalam, kita panggil pun balai polis buat report. Tiba-tiba mari seorang perempuan yang kita boleh tengok dan dia sendiri boleh tengok dalam keadaan tergesa-gesa, berlari, pak duduk, tak cakap apa, buka pintu, duduk betul-betul di depan Sanusi. Sanusi pun terkejut lah tengok. Cik, kenapa cik? Cik, saya mari nak buat aduan, nak buat report kecemasan. Okey, tak apa, cik relax dulu, katanya Sanusi. Okey, selepas tu Sanusi pun dia minta lah IC. Nak buat report kan kena guna IC, kena pakai IC kan. Dan perempuan tu pun bagi tahu lah, dia kata, Allah, tak ingat cik, IC saya tak terbawa disebabkan dia betul-betul urgent, betul-betul kecemasan dan dia tertinggal IC dia. Selepas daripada tu Sanusi pun bagi tahu lah, cik, macam mana nak buat report kalau IC tidak ada. Perempuan tu bagi tahu, tolonglah cik, saya betul-betul nak buat report, saya betul-betul nak buat aduan sebab benda ni soal kematian hidup, melibatkan tentang nyawa. Coba dengar je, melibat tentang soal nyawa. Jadi Sanusi ni pun dia tengoklah perempuan ni, pakaian perempuan ni dia macam cari sini, kita panggil apa, terkoyok lah, terkoyok sini, dan muka dia kita panggil macam lebih ada macam kesan tumbuk ke pun boleh jadi, kesan jatuh pun boleh jadi, dan baju dia ni macam dia lari daripada something gitu, kalau tengok daripada situasi dia lah. Sebab masa itulah Sanusi ni dia macam simpati dan dia tanya, okey cik boleh cerita masalah cik. Dia pun bagi tahulah. Sanusi pun tanya, nama siapa cik? Dia pun bagi tahu nama dia Hayati. Bila nak bercakap, tiba-tiba bahu dia ditepuk, macam dicuek lah. Bila dia paling tu, member dia yang cuek bahu dia, dan member dia ni nama Syakir. Dia bagi nama Syakir saja. Syakir tanya, si, kau bercakap dengan siapa si? Bila Sanusi dia berpaling tengok perempuan tu dah tak ada. She's gone. Tak tahu pergi mana. Sebab kalau dia berasa sekejap saja dia berpaling ke perempuan ni, dia berpaling dekat Syakir, dan dia tengok perempuan tu dah tak ada. Jadi dia pelik lah. Jadi dia bagi tahu dekat Syakir, tadi ada orang perempuan yang mari dekat aku tadi, duduk betul-betul depan aku. Lalu Syakir ni pun pergilah dekat pengawal keselamatan, dekat Pogak. Dan dia tanyalah Pogak, ada siapa-siapa mari tak 10 minit yang lalu? Dia bagi tahu sepanjang security ni lah bagi tahu, sepanjang dia duduk sini dan dia tidak tidur. Memang dia jaga saja orang keluar masuk. Tidak ada satu orang pun yang masuk ketika itu. Dia pun mari bagi tahu dekat Sanusi. Jadi Sanusi ni macam dia bela lah semata. Dia kata, dengan siapa dia pulak lah aku bercakap ni.
Dan dia pun macam dia melupakan benda tu. Mungkinlah dia ni disebabkan dia bekerja kuat sangat, banyak sangat berfikir, mungkin benda tu hanyalah khayalan dia bang. Tapi dalam masa khayalan dia pun, dia masih lagi terfikir benda sama. Dan dia boleh kata 60% yang dia pasti tu ada orang mari dekat dia. So dia lupakan benda macam tu bang. Sambung balik, buat laporan. Macam biasalah, taik dalam 40 minit tiba-tiba sahabat dia dengar balik ada suara perempuan menangis. Dia cuba cari, tapi dia tak tahu daripada mana arah tu. Dia dengar dengan telinga dia, kiranya dia dengar lah ada orang perempuan menangis. Cuba dia tak tahu menangis tu dekat mana, pasal mana. Dan dia tanya member dia, pihak polis jugalah, geng-geng dia yang duduk di sebelah sana. 3 orang ketika tu dia panggil member dia, korang dengar tak ada perempuan menangis? 3 orang ni semua tak dengar. Jadi bermakna dia seorang saja yang dengar masa tu bah. Dan dia pun macam dah tak sedap. Dia kata mungkin orang nak ganggu dia ke macam mana. Dia pun tidak tahu apa-apa. Sambung balik macam biasa. Dia bacalah ayat sikit untuk kita panggil apa, penyejakkan hati dia. Nak sedap hati, dia pun sambung buat kerja. Sampai 10 minit rakan sobat, tiba-tiba dapat satu panggilan kecemasan tentang perempuan yang aksiden mati. So dia macam perempuan tu naik motor, ada orang langgar dia, macam kes langgar lari lah. Perempuan tu mati di tempat kejadian. Maksudnya dia aksiden tidaklah jauh daripada balai polis tu, mungkin duduk main area-area situ juga. Jadi geng-geng dia ni pun pergilah cek, ambil laporan apa semua sikit. Selepas daripada tu bawa balik tu bagi buat laporan ni. Sanusi lah buat laporan apa semua. Dan di situ tentera gambar dan juga IC, yang mana dalam IC itu jelas tunjuk nama Hayati. Yang mana Hayati tu perempuan yang mari dekat dia tadi buat kecemasan, ejem nak buat kecemasan tu sahabat. Dan gambar dia boleh nampak lah, sebab dalam IC kan ada gambar itu dia kata sebiji dengan apa yang dia jumpa, dengan apa yang dia tengok perempuan yang duduk betul-betul depan dia. Dia cuba cerita dekat member dia, mengatakan seolah-olah perempuan yang mari itu nak bagi tahu yang pergi dekat mayat dia, pergi dekat dia punya aksiden tu lah. Lepas tu mungkin tu adalah satu gambar yang nak bagi hint lah supaya dia pergi dekat dia aksiden. Tapi ramai-ramai member dia mengatakan, kau ni lah gila sih, aku rasa tak logik orang yang dah mati lepas tu mari minta tolong, roh dia pula mari minta tolong. Sebab itu rakan sobat, dan kita bila orang bercerita, kita kadang susah nak percaya. Tapi orang yang alami itulah dia akan tahu macam mana benda itu betul ataupun tidak. So itu saja kisah yang pertama. Kita akan masuk cerita yang kedua sobat. Let's go. Alright, cerita yang kedua ni tentang anak patung sobat. Anak patung daripada Thailand. Ada satu family, dia ni bercuti lah dekat Thailand. Silap lagi Narathiwat rasa. Tak Narathiwat ialah dua tu lah. 1 hari dia nak balik, dia pun adalah singgah di salah sebuah tempat penjualan anak patung. Masuklah di situ. Jadi anak dia yang bongsu ni pun tertariklah dengan satu anak patung ni, sebab anak patung ni comel. Dia punya kecil, cute-cute gitu. Lepas tu rambut panjang, and then mata memang sangat-sangat boleh kata kita panggil lah sebagai yang kecil ni Aina. Umur dia dalam 5 ataupun 6 tahun macam tu. Dia pun berminat lah anak patung ni. Bawa balik dan pergi ke Selangor, sebab rumah ni dekat Selangor. Time tu bercuti dia dekat Narathiwat dah habis, dia pun balik dekat Selangor. Duduk dekat Selangor 2-3 hari, tidak ada apa-apa masalah. Boleh dikatakan keakraban dia orang ni dengan anak patung ni memang pergi mana-mana sekalipun tak pernah berenggang. Tak pernah tinggal anak patung dia. Pergi dekat mana, masuk ke tandas, pergi makan, memang akan bawa anak patung ni bang. Disebabkan rapat sangat, satu malam tu Aina ni tertidur awal. Jadi ibu dia pun tengoklah Aina tertidur sambil pergi anak patung dekat bawah. Jadi dia ambillah anak patung ni, letak di tepi betul-betul tempat dia tidur. Sebab dia tidur ni satu bilik dia, lepas tu kakak dia seorang. Kakak dia tidur macam tidur satu katil, tapi dia sebelah-sebelah gitu. So dia letaklah anak patung ni di tengah-tengah. Tengah tidur, tiba-tiba Aina ni dia terjaga tau. Dalam pukul 4.30 gitulah, pukul 4, pukul 5. Dia terjaga sebab apa? Dia rasa macam sesak nafas. Dia rasa macam atas perut dia ni, atas dia punya badan dia ni ada benda, ada something yang pijak. Dia pun tersedar masa tu sahabat. Bila dia tersedar, dia nampak
anak patung yang ada di atas perut dia masa tu sedang pukul dia. Bukan pukul jugalah, dia kira macam dia duduk main tampar muka dia. Masa tu Aina dia cerita, budak-budak cerita macam mana betul tak? Dia cerita dia tidak boleh nak melaung, kan kakak dia yang duduk sebelah dia pun dia panggil tak dengar. So dia cuba panggil kakak dia, tolong, tapi tak boleh. Sampailah keesokan hari, katakan masa tu badan Aina ni dah menggigil, dah takut, mungkin dia terpaksa jumpa ataupun tengok betul-betul depan mata dia kan. Dia bagi tahulah dekat kakak dia. Dia tahu, "Kak, adik panggil akak semalam, akak dengar tak?" Rupanya kakak dia dengar. Kakak dia pula bagi tahu bila dia buka jam mata, dia nampak anak patung itu bernyawa, hidup tahu bak, duduk di atas perut adik dia. Jadi kakak dia pun takut, kakak dia pun tutup mata juga sampai keesokan hari. Dia pernah banyak kali juga dia cerita masalah ni dekat ibu dia. Dia kata anak patung ni misteri, anak patung ni berhantu bagainya. Tapi ibu bapa dia tak percaya. Ibu bapa kata, biar betul korang ni, benda macam ni apa semua boleh berhantu apa semua, tak percaya. Tapi bila dah lama, semakin lama, selepas daripada situlah ibu bapa dia ni dah mula percaya. Sebab apa? Sebab dia fikir tentang keselamatan anak dia. Tak mungkin lah betul, budak yang umur 5-6 tahun berbohong lah, menipu. Jarang dia rasa lah kalau dia akan cerita, kebanyakan dia akan cerita benda yang kebanyakan betul. Lainkan orang itu dah besar, bayar-bayari boleh juga nak tipu. Tapi ni umur 5-4 tahun sebab rasa terlalu susah kot, rasa dia macam nak tipu. Sebab daripada itulah ibu bapa dia ni pun ambil keputusan untuk bakar anak patung tu. Sayang pun nak macam mana, dia melibatkan tentang soal hantu semua ni, dia kata lebih baik dia bakar. Lepas daripada tu anak patung tu sudah tidak ada dan tidak ada gangguan apa-apa. Sebab pasal berkait gangguan anak patung ni, dia tak tahulah sama ada kalau di luar Malaysia kita boleh tahu 10 anak patung yang paling misteri di Annabelle. Lepas tu dia pernah cerita tentang anak patung sebelum ni sebanyaklah. Dia tak tahulah sama ada benda tu urban, cerita urban ataupun benda-benda terjadi dekat negara luar. Sebab okey, kisah seram yang ketiga dialami yang bernama Zarif. Yang mana Zarif ni dia bekerja sebagai, kita panggil apa, kedai ataupun gerai lah, gerai ayam golek. So gerai ayam golek ni kita tahu lah macam mana dia buka. So rasa tengok waktu malam tak ada kot gerai ayam golek ni. Kalau ada pun lebih pada hampir nak maghrib tu dia dah tutup. So kedai ayam golek Zarif ni boleh dikatakan memang laku lah. Sebab dia punya kawasan tu dia jauh daripada rumah orang lain. Jadi dia punya tempat dia tu agak strategik sangat lah bang. Kalau setiap hari boleh kata laku keras lah. So itulah rutin harian dia berniaga bang. Satu hari tu hampir nak maghrib, nak menjelma ke maghrib, dan dia punya cuaca dah gelap. Dalam persiapan dia untuk nak closing, nak tutup, tiba-tiba marilah seorang perempuan yang cantik, comel loteng lah kita kata. Perempuan itu pakai baju kurung warna putih berbunga-bunga dan rambut dia melepasi bau. Marilah dekat Zarif. Zarif ni bila tengok perempuan yang cantik terpesona lah sekejap. Tu perempuan tu bagi tahu, dia kata, "Bang, ayam golek ada lagi?" Zarif ni bagi tahu, "Oh, kebetulan Mbak. Kak, ada lagi 3. Tapi perempuan tu dia nak 1 je. Kak nak buat apa? Akan nak kak lapang ke berapa?" Lepas tu dia kata, "Tak yalah, dia nak makan dekat sini." Kak tu pun bagi duit. Lepas tu perempuan tu pun duduk dekat dia punya kursi dia lah, dekat meja kursi. Pada masa yang sama Zarif ni pun prepare lah sebab nak closing kan, tutup apa semua. Duduk tengah sedap tutup, tiba-tiba Zarif ni dengar macam mana bak, bunyi macam orang kopak pohon tau di telinga dia, sebelah dia, kawasan dia lagi lah. Jadi Zarif ni tak sedap dah masa tu, dia macam ada something kot, tapi dia tak tahu lagi. Dengar pak, semakin dia takut juga nak berpaling, tapi dia tahu ada something dekat sebelah dia. Bunyi tu kuat macam orang yang kebulu tak makan 3-4 hari. Tapi yang membuatkan dia nak tahu, dia pun berpaling juga bah. Dia berpaling kat orang perempuan tu tadi, yang mana dia nampak perempuan tu comel secara automatik berubah. Yang mana rambut dia tu dah mengerbah dan pakai dia dah lusuh. Dia berpaling tengok ke arah Zarif dengan mata yang sangat-sangat bulat, dan dia bagi tahu macam mana bak, dia nak ayam lagi. Dengan macam itu Zarif pun bagilah 2 kita panggil 2 ekor tu ayam. Dengan sekelip mata je bak, sekejap je dia makan ayam golek tu terus habis tahu bak. Di situlah Zarif boleh nampak perubahan yang ada pada perempuan tu
yang mana sangat-sangat menakutkan tahu, dengan muka yang sangat buruk pada waktu maghrib. Dan Zarif dia kata okey, pengsan dekat kaus itu bah. Dia dijumpa lagi balik pada pukul 10.30. Isteri dia yang cari dia jumpa pengsan dekat dia punya gerak tu bah. Dia bila 2-3 hari si suami dia ni dah kita panggil rasa macam jadi orang yang tidak betul, dah macam sasar tahu. Selepas pada pergi berubat apa semua, alhamdulillah semakin hari sudah pun menjadi semakin okey sahabat.